Okey, saya dah dapat jawapan. Ada yang jawab tahajud, ada yang jawab istighfar, ada juga yang jawab makan. Jadi apa jawapan yang tepat, amalan terbaik waktu sahur ni? Okey, jawapannya adalah Allah dah sebut dalam surah Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, iaitu orang-orang yang memohon keampunan di waktu sahur ataupun istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam satu hadis, Rasulullah kata Allah turun ke langit dunia di hujung-hujung waktu sepertiga malam, lalu Allah berfirman, siapa hamba-Ku yang berdoa padaku, nescaya aku akan kabulkan doanya. Siapa hamba-Ku yang meminta padaku, maka aku akan beri permintaannya. Dan siapa hamba-Ku yang memohon keampunan ataupun beristighfar padaku, nescaya aku akan ampunkan dia. Sebenarnya waktu sahur ni Allah sedang tunggu kita. Allah menanti kita. Allah turun ke langit dunia. Allah nak tengok mana hamba dia yang nak berdoa ni, aku nak makbulkan ni. Mana hamba aku nak minta ni, aku nak bagi ni. Mana hamba aku yang nak mohon ampun ni, aku nak beri dia keampunan. Allah tunggu kita tahu waktu sahur tu. Jadi jangan kita lepaskan peluang 15 minit, 20 minit sebelum azan subuh tu. Kalau kita dah habis makan awal, kita duduk atas sejadah istighfar. Istighfar banyak-banyak. Kalau kita nak baca Quran, kita set Quran time lain pun tak apa. Yang penting waktu tu Allah utamakan adalah istighfar, mohon keampunan. Kenikmatan dan kebahagiaan juga merupakan satu ujian. Dekat dunia ni, semuanya ujian. Tak ada yang tak ada ujian. Semua ujian. Kita sihat, kita sakit, itu ujian. Kita kaya ke, kita miskin ke, itu pun ujian. Kita gembira ke, kita sedih ke, itu pun ujian. Contoh, kalau kita kaya raya, kita banyak duit, itu juga ujian. Kenapa? Allah nak tengok kita ni mampu tak hulurkan sedekah dekat orang. Kita mampu tak bagi orang makan. Kalau Allah bagi kita sihat, adakah kita mampu sumbangkan tenaga kita untuk bantu orang? Kalau kita gembira, adakah kita mampu buat orang lain juga gembira? Itu juga ujian untuk kita. Maksudnya ujian ni ada dua bentuk. Satu dalam bentuk kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Dan yang kedua ujian dari bentuk kesedihan, kehilangan. Cuma kita selalu salah faham. Kita ingat ujian tu mestilah kena sedih, kena menangis. Tidak. Ujian juga dalam berbentuk kesenangan, kenikmatan. Cuma ujian berbentuk kesenangan, kenikmatan ni mudah membuatkan kita jadi orang yang lalai. Sebab tu Allah uji kita dengan ujian kesedihan, kehilangan, supaya kita balik pada dia. Dan itu adalah sebaik-baik ujian, bila mana kita dekat balik dengan dia. Daripada kita diuji dengan kesenangan, kegembiraan, tapi kita jauh daripada dia, Allah tak suka. Dan kalau orang tanya ujian mana yang terbaik, ujian kesedihan, kehilangan ataupun ujian keseronokan, kegembiraan, jawapannya adalah ujian yang mana bila Allah uji, kita balik pada dia. Ujian yang mendekatkan kita dengan Allah, itu adalah sebaik-baik ujian. Sebab tu kadang-kadang kalau Allah uji kita dengan kegembiraan, keseronokan, kita takut kita makin lalai, kita makin jauh daripada Allah. Sebab tu Allah bagi kita rasa kehilangan, kesedihan. Ujian-ujian yang macam ni biasanya mendorong kita untuk jadi orang yang lebih baik, dekat hubungannya dengan Allah.